Okey, hari ni saya seorang saja sebab Kak Ain dia ada tugasan yang perlu diselesaikan lah. Okey. So saya seorang je live hari ni tapi tak kisah walaupun saya seorang kita boleh interaktif lah. Kita boleh saling berinteraksi dalam kita punya live ni. So boleh komen, boleh bagi cadangan ke, boleh bagi nak tanya soalan pun insya-Allah saya akan cuba jawab satu persatu lah. Hmm. Okey, Nabila Wada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Tengah makan ke? Oh, tengah makan limau. Tengah makan limau. Dapat free ke? Dapat ada daripada jiran-jiran ke? Suhada dengar. Alhamdulillah. Okey, dah ada yang masuk ni. So siapa yang dah masuk ni, tolong share kita punya live ni supaya ramai yang dengar kita punya perkongsian. So tajuk kita ni hari ni memang sangat-sangat best sebab kita nak cerita berkenaan dengan aromaterapi dalam dunia Islam. Mungkin orang selalu dengar essential oil, aromaterapi. Orang pernah dengar daripada apa? Macam masyarakat barat kan share dia punya cara penggunaan, tapi sebenarnya aromaterapi ni adalah mempunyai sejarah sendiri dalam dunia Islam. So kita nak share agar ramai yang tahu berkenaan dengan essential oil ni, punya history lah orang cakap. Okey, terima kasih Puan Diana sudi share. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita pun dah nampak dah ramai yang masuk. So, kita tak nak buang masa. Okey, kita tak nak buang masa. Kita nak start kita punya Aroma Friday Chit Chat hari ni. Okey, dengan tajuk aromaterapi dalam dunia Islam. Okey. So, siapa yang sambil saya cakap ni bolehlah sambil saya buat perkongsian kan. Kita nak share just santai-santai je, kita nak share pada petang ni. So bolehlah komen, nak bagi cadangan ke apa, tak kisah soalan ke, insya-Allah saya akan jawab satu persatu. Okey, sebelum kita bercerita lebih mendalam lah berkenaan dengan aromaterapi dalam dunia Islam ni, okay, kita tahu minyak pati ataupun essential oil ni adalah sejenis liquid yang volatile, yang ringan dan mudah menyerap pada kulit kan. Dia sangat ringan dan mudah mudah menyerap pada sistem badan lah, sampai pada sistem olfaktory, dan dia akan berfungsi untuk merawat secara dalaman ataupun terapeutik kan. Okey. So ini adalah basic yang ramai dah tahu kan berkenaan essential oil. So, saya just nak cerita sedikit demi sedikit sebelum kita pergi lagi mendalam lah. Okey. So bercakap berkenaan dengan aromaterapi ni ataupun essential oil, memang ramai yang mungkin sekarang dah sedar lah berkenaan dengan kebaikan essential oil ni. Sebab bila kita buka Facebook live ataupun tak kisah pun, ramai yang share tentang kebaikan essential oil ni. Dan bukan itu saja. Kalau kita perasan ataupun mungkin ramai tak tahu, sebenarnya dah banyak kajian secara saintifik kan, sama ada melalui universiti ataupun saintis sama yang kaji tentang kebaikan essential oil ni secara terperinci lah. So bila bila kita rajin membaca ataupun kita rajin buat research, sebenarnya banyak jurnal-jurnal yang sebut mengenai kebaikan essential oil ni. Menarik kan? Okey. Oh, Cik Suada tengah bawa makan nasi big wow. Okey. So, okey. Saya dah cerita lagi. Okey, testimoni kalau kita cakap berkenaan essential oil ni, memang kalau antara pengguna-pengguna Narinas ni memang dah ramai dah bagi testimoni yang berkesan berkenaan dengan essential oil ni. Okey, contohnya macam Muslim kan. Mostly orang suka Muslim lebih disukai oleh kita fokus pada wanita kan. Memang secara saintifiknya dalam kandungan dalam plant yang digunakan dalam Muslim mempunyai sifat-sifat terapeutik yang bantu untuk nak stabilkan hormon. So benda tu ada dalam jurnal tertentu lah kalau betul-betul kita kaji benda tu. Okey. So siapa yang tengah live ni bolehlah nak bagi feedback ke, nak bagi apa-apa respon ke, boleh. So saya boleh bacakan lah supaya orang lain pun boleh baca, boleh sama-sama dapat sesuatu lah daripada kita punya perkongsian petang ni. Okey. So di Narinas, macam kami di Narinas, memang kami sangat sedar lah sebab bila kita bercakap berkenaan essential oil, kita tahu memang banyak manfaat. So kebanyakan kajian kat universiti, mereka kaji berkenaan essential oil ni setakat untuk simpanan untuk jurnal mereka saja. So macam benda tu tak dikembangkan dalam dunia luar tau. So macam kami di Narinas, bila kami sedar benda tu sangat penting untuk kita
kolaborasi dengan antara pihak universiti ataupun pihak universiti dan industri seperti Narina sendiri. So benda ni sangat penting untuk kita kembangkan lagi idea-idea, kita kembangkan lagi bukti-bukti saintifik agar ramai tahu berkenaan manfaat essential oil secara menyeluruh. Tak kisahlah anda pakai jenama apa kan. Tapi yang penting essential oil ni memang dijadikan di muka bumi ni untuk sebagai alternatif rawatan lah. Salah satu alternatif rawatan. Sebab kita tahu dalam macam-macam kan. Ada yang aromaterapi, ada yang secara pergi hospital. Tak kisahlah. Tapi essential ni adalah salah satu cara untuk membantulah sebagai membantu. Dia bukan merawat tapi dia membantu sedikit-sedikit berkenaan sesuatu masalah ataupun penyakit kan. Macam tu. Okey, Kak Soleha pun dah masuk. Kak Soleha. Muhammad Adi, waalaikumsalam. Okey, dah ramai dah ni. Okey. So, tadi kita cakap berkenaan, saya masuk sedikit berkenaan dengan aromaterapi ni kan. Kita cerita berkenaan dengan dia punya kajian saintifik lah, kolaborasi dengan industri lah. Okey, so saya nak bercakap pula berkenaan dengan trend penggunaan aromaterapi ni dalam dunia sekarang lah kan. So saya berkenaan dengan kita ada juga bercerita berkenaan dengan saya nak juga sentuh ataupun nak cerita secara macam kami jumpalah satu laporan daripada Grand Review Research yang mengatakan penggunaan essential oil ni dianggarkan akan mencapai demand, macam permintaan dia sangat tinggi pada tahun 2020 sebanyak 247 kiloton setahun permintaan essential oil ni ataupun minyak aromaterapi. Okey, so kajian ni mengatakan menjelang daripada tahun 2020 hingga 2027, okey, 75% akan meningkat setiap tahun permintaan aromaterapi ni. Kan? So sangat macam ramai dah sedar macam minyak essential oil ni sangat bermanfaat dan berguna untuk kita punya kemaslahatan semua manusia lah kan. Sebab tu awak jadikan tumbuhan ni untuk bukan saja macam bila kita tengok benda-benda hijau menambahkan kan, tapi sebenarnya daripada segi saintifik ataupun kajian manusia memang benda tu ada manfaat daripada segi untuk kebaikan kesihatan ataupun ketenangan emosi, kestabilan emosi. So benda tu sangat penting. Okey. Puan Nabila Wada, wah betul. Saya pun macam sebenarnya tak tahu apa-apa. Memang tak tahu banyak. Tapi bila kita rajin membaca ataupun kita rajin macam just tambah info-info penting kan. So macam benda tu baru tahu. Oh, kini memang tak sangka essential oil ni sebenarnya meluas penggunaannya. Cuma ramai orang tak tahu. Bila macam di Malaysia sendiri dah makin masuk market kan essential oil ni, so ramai yang sedar punya ada manfaat tertentu bila kita gunakan essential oil ni. Okey. Puan Syuhada Puan Syuhada, Puan Aziza, Masya Allah. Betul Puan Aziza. Alhamdulillah. Kalau macam saya cakap laju ke boleh komen supaya saya sejenis cakap laju. So kalau saya cakap laju boleh komen supaya saya perlahan-lahan cakap. Okey. Okey, tadi saya ada sebut berkenaan dengan permintaan dalam dunia pasaran sekarang kan. Memang permintaan sangat tinggi berkenaan dengan permintaan essential dalam pasaran ni. So kenapa memang permintaan tu semakin meningkat? Salah satunya sebab memang ramai yang sedar kebaikan essential oil ataupun minyak aromaterapi. Salah satunya adalah bila bidang farmasi ni dan dunia farmasi ataupun ubat-ubatan, mereka sedar bahawa penggunaan essential oil ni selamat. Selamat sebab tak ada kesan sampingan. Contoh macam dululah orang cakap penggunaan ubatan ni menggunakan orang cakap chemical yang konvensional kan ataupun sintetik ataupun chemical yang macam dia memang ada kebaikan untuk kesihatan manusia tapi dia ada meninggalkan kesan bila kita tinggalkan. Contohnya macam yang pernah saya baca lah kan dalam satu perkongsian, bila seorang pesakit tu tinggalkan ubat yang dia dah biasa ambil, dia akan bagi kesan yang contohnya macam tak tenang, jantung berdegup bila sesuatu ubat yang orang cakap konvensional. Tapi bila macam essential oil ni dia tak tinggalkan kesan. Bila dia walaupun dia tak pakai tapi tak ada kesan sampingan lah orang cakap macam tu. So sebab tu lah macam bidang farmasi dia kaji. So dia nampak benda tu essential oil ni sangat bermanfaat untuk digunakan dalam bidang farmasi. Okey.
Okey, Puan Nabila, betul. Penggunaan essential oil lebih selamat daripada kesan sampingan. Betul, Puan Nabila Wadah. Okey. Okey, so kita nak ceritalah berkenaan dengan tajuk kita, Mata Pidana Dunia Islam. Tadi kita dah cerita berkenaan dengan pendahuluan kan, berkenaan dengan permintaan essential oil, ataupun kita ada sebut berkenaan dengan kesedaran macam industri dengan universiti kan, nak kaji lebih dalam. Dan kita nak masuk kita punya poin yang sangat penting lah, sebab kita nak cerita berkenaan satu tokoh Islam yang memang mungkin ada pernah dengar tapi ramai yang tak betul-betul orang cakap ambil tahu kan berkenaan dengan tokoh Islam kita ni. Okay, so mata pidana dunia Islam ni, ini beberapa kajian lah ya yang kami baca, yang kami selidik, kami baca. Dan memang mata pidana dunia Islam ni adalah sebenarnya dah lama. Memang ramai yang ingatkan daripada dunia barat, tapi sebenarnya benda tu sebenarnya dah dikaji oleh kita punya tokoh Islam, tokoh Timur Islam. Okay. 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 Okey, siapa yang tengok kita punya live ni, boleh komen ke, boleh bagi feedback ke, supaya saya tahu ada yang mendengar kan kita punya sesi live petang ni. Sebelum kita pergi lagi mendalam mengenai dengan kita punya tajuk Mata Pidana Dunia Islam ni. Okey. Kita teruskan. Okey, Mata Pidana Dunia Islam ni, mengikut daripada segi sejarah sebenarnya, memang kita nampak benda ni dipelopori oleh golongan barat kan, dia bercerita mengenai kebaikan essential oil kan. Tapi sebenarnya benda ni dah dikaji oleh tokoh Islam kita, iaitu Ibnu Sina. Siapa yang pernah dengar Ibnu Sina, pernah dengar Al-Khwarizmi kan, pernah dengar kita punya beberapa tokoh Islam. Okay, salah satu tokoh Islam yang terkenal adalah Ibnu Sina, ataupun kalau golongan orang barat dia panggil Ibnu Sina sebagai Avicenna. Avicenna ni. So kalau siapa pernah dengar, Ibnu Sina ni adalah seorang tokoh perubatan Islam yang terkenal sebenarnya. Sebab itulah golongan barat dia memang ambil segala ilmu dia gunakan apa yang Ibnu Sina kaji ni sebagai foundation dalam dunia perubatan barat. Sebenarnya lah. Saya pun terkejut lah waktu kami punya baca kan berkenaan dengan sejarah Mata Pidana Islam ni, memang tak sangka rupanya kita sendiri yang mulakan. Tapi ramai yang tak sedar benda tu. Okey. Puan Anis. Okey, saya teruskan ya. Okey. Kalau kita kita pergi lebih mendalam berkenaan Ibnu Sina ni. Okay, Ibnu Sina ni merupakan tokoh perubatan Islam macam yang saya cakap sebelum ni. Okay, so beberapa kajian yang Ibnu Sina ni kaji antaranya adalah saya semua jadi, okay, psikologi, geometrik, astronomi dan pelbagai lagi. Okay. So Ibnu Sina ni dia ada beberapa kajian, dan salah satu dia punya ensiklopedia yang terkenal, nama dia adalah The Canon of Medicine. The Canon of Medicine. So siapa yang mungkin kat sini kan kita punya tonton sekarang ni, kita punya Facebook live ni, mungkin yang ambil bidang farmasi ataupun doktor kan, mungkin pernah dengar berkenaan dengan ensiklopedia The Canon of Medicine ni. Boleh komen ke kalau mungkin ada kat sini pernah dengar kan. Okey. Apa yang menarik lah bila kita jumpa, bila kita baca kan berkenaan dengan research yang jurnal yang bercerita berkenaan Ibnu Sina ni, dia cakap dalam The Canon of Medicine ni dia ada kaji berkenaan dengan masalah depresi dan kesedihan yang melampau, ataupun orang panggil depression kan. Mesti kalau kat Malaysia ni ataupun kat negara barat, tak kisah kat mana-mana pun, memang depresi adalah salah satu penyakit yang serius lah yang ramai hadapi kan. So Ibnu Sina sebenarnya dah kaji lama dah berkenaan penyakit depresi ni, tapi ramai tak tahu kan. So apa Ibnu Sina beritahu dalam dia punya kajian, dia mengatakan bahawa bila kita rasa stres atau kita rasa sedih melampau, dia akan bagi kesan pada kita punya tubuh fizikal. Tubuh fizikal. Contohnya macam bila kita rasa nervous, rasa macam depressed, dia akan mengganggu kita punya sistem penghadaman, ataupun kita sakit perut, tak selesa. So benda tu ada berkaitan. So siapa yang kat sini yang macam pernah alami rasa stres ke apa, ada tak macam bagi kesan pada tubuh badan, macam sakit perut, tak selesa bila rasa stres? So Ibnu Sina ni dah kaji benda tu. Dia dah kaji, dia dah beritahu benda tu memang ada kemengena yang kita punya emosi kita stabil ni dengan kita punya sistem badan. So benda tu sangat berkaitan. Okey.
Okey. So ada yang dapat sesuatu ke? So siapa yang kat sini yang macam dia pernah tak macam ada PSES ke apa kan? Dia memang dia rasa tak selesa. So benda tu sebenarnya memang dah dikaji kan? Okey, Muhammad Adi pun cakap betul lah kan? So memang kita sendiri pun perasan kan benda tu bila kita stres ke memang ada benda tak kena dekat sistem badan kita yang tak selesa lah, cek berit lah ataupun sakit perut tak selesa kan. So memang sangat penting untuk kita jaga emosi kita kan agar lebih stabil kan. Tu sangat penting. So dalam beberapa kajian ni, kajian yang yang Ibnu Sina share ni juga, dia ada cakap lah ubat kepada rawatan yang mengalami depression kan ataupun depresi, seseorang yang mengalami depression ni. So dia highlightkan 3 benda dalam dia punya kajian ni kan. So sebelum saya cerita lebih lanjut lah berkenaan dengan tiga rawatan yang Ibnu Sina suggest pada pesakit yang mengalami depression ni. Okay, so siapa yang kita punya tagline, siapa yang kita punya line ni boleh komen lah, supaya saya tahu ada yang sedang mendengar kan. Okay. Okay. Okey, kita sambung kembali berkenaan apa yang Ibnu Sina bagi suggestion lah pada yang mengalami depression. Okey, dalam kajian ni mengatakan 3 benda. First, terapi muzik. Biasa terapi muzik ni Ibnu Sina suggestkan lah untuk mendengar muzik-muzik yang menenangkan untuk kita punya emosi kita lebih stabil. So macam kita basically kita sebagai manusia kan, kalau kita rasa stres, kita mesti nak dengar sesuatu benda yang mendamaikan kan. Contohnya tepi pantai, kita akan sesiapa yang stres, saya sendiri macam basically saya sendiri pun memang sangat suka dengar bunyi-bunyi pantai ni, bunyi-bunyi yang menenangkan ataupun bunyi kicau burung. So benda tu memang dia adalah salah satu terapi untuk kita hilangkan kita punya tidak rasa tenang tu lah. So benda tu sangat membantu. Okey, kita dah pergi kepada terapi muzik. So yang kedua, apa yang Ibnu Sina saja adalah penghijrahan cara hidup. Okay, so seseorang ni kadang dia mengalami depression, kemungkinan dia sebabkan cara hidup dia yang salah ataupun dia tak cara hidup dia mungkin dulu seorang yang kelam kabut ataupun dia tak buat sesuatu plan dengan betul. So benda tu akan bagi kesan kepada jaga masa panjang kan. So bila Ibnu Sina cadangkan bila kita buat sesuatu penghijrahan cara hidup, insya-Allah bantu untuk kita merawat kita punya depression. Tu salah satu cara lah. So cara ketiga ni yang paling best. Sebab Ibnu Sina highlightkan salah satu cara untuk kita redakan kita punya depression adalah melalui aromaterapi essential oil. So dalam kajian ni memang Ibnu Sina dah highlightkan lah benda ni, aromaterapi dalam merawat sesuatu bukan merawat, at least dia membantu lah untuk kita meredakan kita punya ketidakstabilan emosi kan. So Ibnu Sina dah highlightkan benda ni. So macam benda ni sebenarnya dah ada kajian lama. Bila saya baca ataupun kami punya team baca kan, so benda ni macam sangat orang cakap mengejutkan kan. Sebab macam kita ingatkan macam essential ni benda yang baru kan. Saya pun tak tahu sangat. Tapi bila saya kaji, bila kami baca, baru kami tahu, oh benda ni adalah dah dikaji oleh kita punya tokoh Islam sendiri. Okay. Tapi orang Barat dia tak gelarkan sebagai Ibnu Sina, dia gelarkan sebagai Avicenna. So siapa yang nak tahu lebih lanjut, boleh je just Google nama Ibnu Sina ataupun Avicenna. So boleh boleh dapat banyak ilmu ataupun banyak poin-poin penting berkenaan dengan Ibnu Sina. So benda tu sangat membantu untuk kita menambah kualiti kehidupan kita sendiri kan. Oh ni Puan Siti Nurliana Abdul Razak, lepas ni bolehlah buat diffuser yang boleh keluarkan bunyi pula. InsyaAllah akan datang. Okay, kita akan ambil cadangan daripada Puan Siti Nurliana ni. Yati, salam si. Waalaikumsalam Puan Yati. Okay, tak terlambat lagi Puan Yati nak masuk untuk join kita punya live ni. Okay. Okay, then kita cakap berkenaan sumbangan Ibnu Sina dalam dia punya kajian The Canon of Medicine. Okay, then daripada kita punya jurnal lain, daripada kajian jurnal lain juga, daripada Nature Product Communication, dia mengatakan juga Ibnu Sina ada juga dia punya sumbangan lain daripada segi aromaterapi ni. Ibnu Sina dia menyumbang, daripada segi kaedah pengekstrakan essential oil tu sendiri. Kalau kita, mungkin ada yang tak tahu kan cara-cara essential oil diekstrak, ada yang melalui
solvent extraction, ada molecule paste macam lemon essential oil, ada melalui steam distillation. So Ibnu Sina punya sumbangan dalam bidang aromaterapi adalah dia memperkenalkan teknik steam distillation. Okey, contoh macam lavender, genium, lavender, genium essential oil menggunakan teknik extract, steam distillation. So Ibnu Sina yang memperkenalkan teknik tersebut. Dan daripada waktu Ibnu Sina perkenalkan tu sampai sekarang orang masing ataupun industri essential oil ni menggunakan steam distillation sebagai teknik perextract-kan kan. So macam benda ni sebanyak sumbangan Ibnu Sina ni sangat meluas lah ataupun sangat berguna dan berjasa untuk kita punya pembangunan industri aromaterapi ni kan. Puan Atika Fawaz, Hosler buat emosi saya lebih tenang. Betul Puan Atika Fawaz. Okey, Puan Atika Fawaz, terima kasih. Dia pun, Puan Atika Fawaz ada cakap berkenaan Hosler kan. So saya nak bercerita lebih lanjut berkenaan apa lagi kajian yang Ibnu Sina buat ni. Yang bestnya, ada satu jurnal ni kan, dia mengatakan bahawa Ibnu Sina ni dia membuktikan bahawa aroma bunga ros tu memberikan rasa ketenangan, calming, relax. Dan dia bantu untuk meningkatkan memori ingatan manusia. Bukan itu saja, mencerdaskan emosi, dia menguatkan badan, sistem badan. So macam benda tu adalah kajian daripada Ibnu Sina sendiri dan diikutkan dalam satu jurnal lah kan, ataupun mungkin ada beberapa jurnal lebih kita cari lebih dalam, banyak yang kongsikan berkenaan dengan kebaikan sejenis secara spesifik essential oil tu. Betul Puan Atika Fawaz. Memang saya pun bila baca, saya cakap, patutlah Hosler bila kita hidu ataupun kita inhale ataupun kita pasang kat diffuser, dia memang sangat tenang, membantu untuk menstabilkan emosi kita. Dan kita buat, sebelum ni kita pernah launching, Hosler pun memang ramai yang bagi feedback, cakap masalah segugut, alhamdulillah dapat diselesaikan, emosi pun makin makin stabil kan, dia macam mak-mak ataupun rumah tangga yang penat jaga anak kan. So memang alhamdulillah kita sahaja gunakan Hosler. So apa yang Ibnu Sina cakap ni ataupun Ibnu Sina kaji ni memang cakap bertepatan lah dengan kita punya testimoni Hosler juga kan. So macam siapa yang nak tahu lebih lanjut dah berkenaan apa yang saya cerita petang ni kan. Mungkin macam ada yang tak sempat nak tengok live kita, boleh je yang terasa nak tengok ni, boleh je share kita punya link agar ramai tahu berkenaan dengan aromaterapi dalam dunia Islam kan. Okay, so siapa yang nak baca lebih detail berkenaan dengan kita punya tajuk ni ataupun nak kenal lebih detail berkenaan Ibnu Sina, so boleh je pergi kita punya kat Facebook post, memang ada kami ada post lah berkenaan dengan blog berkenaan dengan aromaterapi dan dunia Islam. So boleh baca berkenaan lanjut. Kat situ pun kita ada share link berkenaan dengan kita punya research paper yang kita baca berkenaan Ibnu Sina. So boleh je tengok. Tak ada masalah. Kat kita punya Naina website pun ada juga kita post artikel berkenaan aromaterapi dan dunia Islam kan. Puan Atika Fawaz, saya pakai sebelum mula mengajar. Alhamdulillah, terima kasih. Memang ni kan Tuhan memang orang cakap apa yang Allah turunkan kat dunia ni memang ada kebaikan-kebaikan sendiri kan. Okey, kita pun dah nak dekat, saya pun dah share sedikit, mungkin ni adalah sedikit perkongsian sahaja lah kan, macam apa yang kita kaji kan, apa yang kami baca kan. Tapi mungkin anda perempuan ataupun anda sendiri pun yang sedang tengok kita ni pun boleh baca lebih lanjut kan, ataupun lebih tahulah berkenaan dengan aromaterapi ni kan, ataupun essential oil. So memang secara keseluruhan kan, essential oil ni memang mempunyai 1001 kebaikan daripada orang cakap segi manfaat, memberi kebaikan kepada emosi untuk lebih stabil. Daripada segi macam wanita ni, hormon yang tak stabil boleh ikhtiar guna kaedah essential oil kan. So benda ni sangat membantu sebab benda dah dikaji daripada zaman dulu lagi, daripada zaman Ibnu Sina, lepas tu kegemilangan barat lagi pun kaji berkenaan essential oil sampai sekarang. So memang tak dinafikan. Okay. So macam bila kita sebut, macam saya baca ataupun saya jumpa satu petikan macam ada yang sesetengah orang share kan. So memang betul lah apa yang Allah cakap dalam Al-Quran dalam surah Luqman bahawa petikan mengatakan, dan kami menurunkan hujan dari langit lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Okey, yang pertama tanaman yang memberi banyak manfaat. So
salah satu tanaman adalah tumbuh-tumbuhan yang di-accept untuk dijadikan essential oil. So benda tu sebenarnya Tuhan dah cakap dalam Al-Quran. Kita boleh gunakan alternatif rawatan selain daripada hospital ke, tak kisah. Tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang Allah cakap dalam Al-Quran pun sebenarnya memang ada kajian dia dan memang ada testimoni dia yang memberi kebaikan kepada kualiti hidup manusia sendiri. Okey? Okey, saya pun rasa dah cakap banyak dah. Dah cakap banyak. So memang insya-Allah kita akan share lah lebih lebih lanjut lagi akan datang. Okey, kita akan cerita lebih lanjut akan datang dengan tajuk yang lagi menarik. So siapa yang macam nak tajuk yang best ke ataupun ada tajuk yang nak tahu lebih mendalam berkenaan dengan awan api, boleh komen kat kita punya Facebook Live. So kita akan take note lah. So kita akan bincangkan untuk Awang Faedah Cik-Cik akan datang. Okey, insya-Allah. Saya minta maaf kalau saya ada tersilap cakap ke, terlaju sangat ke ataupun macam mana ataupun ada tersilap cakap. Saya minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah kita jumpa hari Jumaat akan datang dalam Awang Faedah Cik-Cik. Assalamualaikum. Apa khabar semua?